nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia, dengan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Hari ini 9 hari bulan Disember 2023, masih tidak ada pengganti Salahuddin, petanda ada rambahan kabinet. 15 November 2023, Malaysia Gazette. Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub, bekas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, meninggal dunia pada 29 Julai yang lalu. Kerusi beliau bagi Parlimen dan Dewan Undangan Negeri telah pun diisi melalui pilihan raya kecil yang telah diadakan pada 9 September yang lalu. Bagaimanapun, jawatan untuk menteri yang ditinggalkan oleh Allahyarham di KPDN telah kosong hampir 4 bulan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengumumkan pemangku jawatan tersebut, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, iaitu Datuk Armizan Muhammad Ali, pada 30 Julai yang lalu. Pada tarikh tersebut, Anwar turut mengumumkan pengganti Salahuddin akan dibuat selepas pilihan raya diadakan di 6 negeri, dan ia telah diadakan pada 12 Ogos yang lalu. Kini telah lebih 2 bulan telah berlalu sejak PRN diadakan. Namun pengganti bagi jawatan menteri dan kementerian yang penting kepada rakyat itu masih belum diumumkan. Okey, jadi ini pada berapa hari bulan ini? Ini 15 November. Sekarang sudah Disember, jadi sudah lebih 2 bulan jugalah, belum sampai 3 bulan. Perdana Menteri dalam sidang media, Perdana Menteri dalam sidang Dewan Rakyat, bukan sidang media. Perdana Menteri dalam sidang Dewan Rakyat pada 18 Oktober yang lalu, dengan hanya menjawab, "Tunggu bila ada calon," kata beliau. Apabila ditanya siapa yang akan mengisi kekosongan jawatan untuk Menteri KPDN. Semalam ahli Parlimen sekali lagi menggesa supaya kekosongan jawatan tersebut dibuat dengan segera. Ini selepas mengambil kira pengurusan perbelanjaan peruntukan yang diterima oleh kementerian terbabit, selain pelbagai isu kos sara hidup yang melibatkan rakyat. Katanya kementerian ini tak perlu menunggu masa terlalu lama. Sudah lebih 4 bulan bekas menteri penuhnya tidak dapat lagi diisi. Sampai bila kita nak menunggu ketika mana kita sedang menguruskan perbelanjaan 1.88 bilion untuk kementerian ini, kata beliau. Kemudian beliau menambah, "Saya menyarankan supaya Perdana Menteri tidak menunggu lebih lama untuk melantik Menteri KPDN. Jangan tunggu lama," kata ahli Parlimen Sikh Ahmad Tarmizi Sulaiman dari PN ketika sesi perbahasan Belanjawan 2024 bagi kementerian itu di Dewan Rakyat. Bagaimanapun, bagi pemerhati politik Mujibu Abdur Muiz, terdapat 2 faktor mengapa Perdana Menteri masih belum melantik pengganti Salahuddin. Pertama, menurut fellow kursi institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi Mara UiTM itu, terdapat kemungkinan Anwar mahu membuat rombakan kabinet yang tidak hanya melibatkan jawatan tersebut saja. Mungkin kerana kalau jawatan menteri itu diisi sekarang, memandangkan ada pertimbangan rombakan kabinet, kalau nak isi sekarang akan ada rombakan lain. Baik sekali jalan semua, katanya. Faktor kedua yang dilihat pemangku menteri iaitu Armizan menjalankan tanggungjawab dengan baik. Walaupun tak nampak perubahan sangat, tapi dia tidak menimbulkan apa-apa isu panas, katanya. Menu Rahmah masih berjalan, tidak ada harga barang yang begitu menekan. Walaupun saya rasa jawatan ini perlu diisi dengan segera, katanya kepada Malaysia Gazette. Beliau turut menolak andaian bahawa Perdana Menteri menunggu parti amanah melantik timbalan presiden yang baru, iaitu jawatan yang dipegang oleh Salahuddin sebelum ini.
Mujibu berkata terdapat beberapa ahli Parlimen Amanah yang layak untuk menggantikan Salahuddin sebagai Menteri KPDN tanpa perlu menjadi timbalan Presiden. Ini antaranya adalah bekas Ketua Menteri Melaka yang juga ahli Parlimen Alor Gajah, Adli Zahari, yang kini menjawat jawatan timbalan Menteri Pertahanan. Turut dilihat berkebolehan adalah ahli Parlimen Kuala Selangor, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, yang merupakan bekas Menteri Kesihatan. Malah, ahli Parlimen Pulai, Suhaizan Kayat, yang mengisi kekosongan kerusi yang ditinggalkan Salahuddin di kawasan itu juga boleh dilantik ke jawatan tersebut. Beliau menegaskan Perdana Menteri mempunyai hak dan keistimewaan sepenuhnya untuk melantik siapapun sebagai anggota kabinet. Apa yang penting jelasnya kabinet masih berfungsi seperti yang berlaku dalam pentadbiran sebelum ini, di mana jawatan timbalan Perdana Menteri dibiarkan kosong, sebaliknya diwujudkan beberapa jawatan Menteri Kanan. Untuk rekod, Amanah akan melaksanakan pemilihan jawatan kuasa nasional amanah bagi penggal 2023-2026 termasuk jawatan timbalan Presiden yang kosong berikutan kematian Salahuddin pada Disember lalu. Daripada Malaysia Gazette, dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Wow! Ada satu rahsia yang saya ingin kongsi kepada anda. Rahsia ini saya pun baru tahu. Selama ini saya baca artikel, saya baca banyak macam lagi yang saya baca. Ingatkan dah tahu banyak, rupanya banyak lagi yang saya belum tahu. Banyak lagi yang perlu dibelajar. Selok belok di dalam melihat politik, melihat otak-otak orang politik. Melihat bagaimana politik itu dilihat dari sudut orang luar politik, orang luar parti politik dengan orang dalam parti politik. Rupanya ada satu rahsia yang telah pun dihidu oleh penulis ini, Sahabuddin Hussein. Sahabuddin Hussein, dia tulis di sahabuddin.com.net 5 Disember lagi. Ini sudah dihidu oleh Sahabuddin Hussein dan ini amat mengejutkan. Dr. Ahmad Samsuri belum tentu boleh jadi PM. Ya, itu memang confirm, belum tentu. Belum tentu boleh jadi PM. Tapi anak Hadi Awang hampir pasti dapat kerusi MB. Nah, tajuknya memang deep betul itu. Kalau Ahmad Samsuri tiba-tiba kena tukar dia punya jawatan MB, dia kena game. Perdana Menteri tak dapat, MB pun bukan lagi, kena game habis. Seperti mana yang saya tulis sebelum ini, usaha menonjolkan Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai calon Perdana Menteri tidak mungkin boleh menjadikannya sebagai Perdana Menteri waktu terdekat ini, katanya. Tiada kemungkinan dan tiada keberangkalian kerajaan boleh bertukar atau Anwar Ibrahim dapat dijatuhkan, kecuali cuma dalam mimpi dan angan-angan. Paling hampir, jika pun semua itu boleh berlaku, hanyalah selepas PRU16 pada tahun 2027 akan datang. Itu pun jika blok pembangkang PN mampu memenangi cukup jumlah kerusi untuk membentuk kerajaan baru pada PRU16 itu. Sebelum tiba tarikh PRU16, Dr. Ahmad Samsuri tetap kekal sebagai Perdana Menteri Tepi, PM Tepi, bersama dua lagi penyandang gelaran tersebut, iaitu Mahyadin Mat Yassin dan Hamzah Zainuddin, PM Tepi, 3 orang calon PM Tepi. Dengan adanya Dr. Ahmad Samsuri sebagai calon terbaru bagi jawatan Perdana Menteri secara langsung, ada 3 calon PM Tepi sekarang ini. Tetapi dalam konteks meletakkan Dr. Ahmad Samsuri sebagai calon Perdana Menteri, ia bermakna beliau tidak akan menjadi Menteri Besar Terengganu lagi selepas ini. Artinya dalam PRU16 akan datang, Dr. Ahmad Samsuri hanya akan bertanding di peringkat parlimen saja dan tidak lagi bertanding kerusi DUN. Dengan demikian, kerusi Menteri Besar Terengganu yang kosong itu sudah boleh dijangka siapa bakal pengisinya. Hampir pasti selepas PRU16 akan datang,
Jawatan Menteri Besar Terengganu itu akan diambil alih oleh Dr. Muhammad Khalil Hadi, iaitu anak kepada Hadi Awang, Presiden PAS sendiri. Beliau sekarang adalah Exco Kerajaan Negeri Terengganu, selain merupakan adun Batu Buruk. Sebagai anak kepada Presiden PAS, pencalonan Dr. Muhammad Khalil sebagai Menteri Besar Terengganu tentu saja tidak dibantah, bahkan mendapat persetujuan sepenuhnya daripada parti itu. Lagipun, sama-sama bergelar doktor seperti Dr. Ahmad Samsuri juga, Dr. Muhammad Khalil tidak kurang dari segi kelayakannya untuk menerajui negeri Terengganu. Dari segi peluang pula, Dr. Muhammad Khalil bagaimanapun lebih cerah laluan masa depannya berbanding Dr. Ahmad Samsuri. Ini kerana PAS sudah boleh dijamin akan terus kekal memerintah Terengganu. Silap-silap mengulangi lagi kemenangan 32-0. Namun Perikatan Nasional belum lagi terjamin lagi untuk mampu menawan Putrajaya. Dalam hal ini, jika semuanya terbukti menjadi kenyataan nanti, harus diakui bahawa Hadi memang bijak dalam percaturan politiknya. Deep, sungguh deep. Artikel ini memang sangat-sangat dalam. Maksudnya memang sangat dalam. Wow, susah mau komen. Nanti kita tengoklah apa yang jadi. Dengan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.